Tuan Speaker, kalau apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat dari Luyang itu boleh menjadi menghalang kepada pelaporan yang masuk ke Sabah, tetapi kita boleh terlihat walaupun kita ada. Bukan saya yang cakap itu yang menghalang. Itu memang di dalam laporan Maida. Tidak apa. Berhormat, dia jawab dulu. Tidak apa Yang Berhormat. Maksud saya apa yang disampaikan pun dari pihak Maida, walaupun ada challenges begitu untuk Sabah, Sabah masih nombor satu. Itu yang lebih penting. Kalaulah kita ada jalan untuk mengatasi cabaran-cabaran itu, saya fikirkan lebih dari nombor satu dari negeri Sabah juga. Kalau mengikut apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat dari Luyang, kita ambil maklum bahawa bukan senang, kos logistik yang tinggi, adapun cabaran-cabaran yang dinyatakan oleh Yang Berhormat dari Luyang, tapi Sabah ada caranya untuk mengatasi masalah itu. Yang penting saya terlihat bahawa keyakinan yang ada dari pelabur-pelabur dari luar ada dalam negeri untuk melabur di Sabah, keyakinan itu amat penting sekali kerana ada tanda-tanda yang baik. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat diri sendiri, kita ada stabilan politik yang ada di Sabah. Yang kedua, sudah tentu bahawa kalau bukan ada pentadbiran yang baik, yang tulus, yang tidak ada penyelewengan, bagaimana kita boleh tapak keyakinan pelabur masuk ke Sabah? Jadi itulah dari prinsipnya ada yang penting sekali, Tuan Speaker. Dan saya pada masa sekarang pun menyuruh bahawa bukan saja dari pihak kerajaan, pihak pembangkang pun, kalau kamu yang dari Sabah ini boleh bantu. Yang pentinglah jangan merosakkan iklim pelaporan yang baik di Sabah. Sekian, terima kasih. Tambahan. Silakan. Ya, jawapan senanglah. Tapi saya mau tanya Menteri, di Sabah hari-hari kita cukupi air, kita cukupi electricity, hari-hari blackout, jalan begitu teruk. Jadi atau juga kaputat polisi hinter kita punya ekspor. Speaker, ini tidak relevan. Yang saya mau tanya. Tidak relevan ini. Yang Berhormat Sri Tanjung. Saya mau tanya. Bila teruskan pertanyaan. How you going to overcome all this problem? Because you may be saying that first now, and then you become last at the end. So I want you to assure. How you going to assure that sufficient electricity, sufficient water in Sabah, and good road infrastructure in Sabah now, to ensure your policy is successful? Tuan Speaker, saya sudah tunggu soalan ini agak lama. Betul-betul. You talk about air, you talk about api, ataupun dan lain-lain. Saya minta izin dari Yang Berhormat, dari Menteri Infrastruktur. Tapi saya punya jawapan agak senang saja. You know what is happening to Sabah. Katakan api, katakan electricity. Kamu yang ada dalam pembangkang. Tahun 2006 kita cadangkan untuk menambahbaikkan bekalan elektrisiti di Sabah untuk mengadakan satu generator, coal plant generator. Tapi apa yang disampaikan adalah we cannot accept coal plant. And pihak pembangkang yang ada bermacam-macam punya propaganda. Kerana coal itu kotor, boleh kasih mati orang. Yang Berhormat, di Semenanjung ada 7,990 megawatt coal plant punya generation. Sampai 1,090 million metric ton of coal is used in Semenanjung.
Yang berhormat, if we close the coal plant in Semenanjung, you will have blackout as bad as anywhere in the world. Tapi you bilangkan generation power di Sabah tak boleh untuk pakai coal, tapi Semenanjung boleh. Tidak apa, kerajaan negeri ini terima dengan baik. You know why? Kerana we have natural gas. You know what we did? In Kimanis, in Lahatatu, sudah disampaikan secara umum bahawa we will inject 700 megawatt of power into Sabah. We use our natural gas. We find other way to solve the problem, and we will make sure that we will lend the best electricity supply yang clean, yang tidak kotor by year 2015. Apakah masalah yang berhormat? You know this bukan perkara yang saya sampaikan masa sekarang saja. This is already rancangan yang sudah ada. Seperti saya katakan, if you do not have faith, other people, especially investors, have faith that Sabah boleh memberikan api yang secukup-cukupnya. Best lagi, other than the supply of the gas for electricity, we have sufficient gas to develop our gas industry. It is better still. Now with this positive sign that has already been made as public knowledge yang berhormat, you think Sabah will not do better? You think Sabah cannot do better than Pulau Penang? You think Sabah cannot do better than Selangor? I think yang berhormat, you're more worried that they are not doing well. Yang saya fikirkan, yang berhormat, awak dari mana? Kalau bukan dari Sabah. Yang lebih penting yang berhormat, jaga Sabah lah. Sekian, terima kasih. Tuan Speaker, suara tambahan lagi, boleh? Hormat Sukau. Apa the Kapatat policy? Are you going to abolish it? Yang hormat Sukau. Speaker, soalan nombor 11. Menteri sila jawab. Tuan Speaker, untuk maklumat ahli yang berhormat dari N48 Sukau dan Dewan Yang Mulia, projek bekalan air ke Kampung Tanjung Aru, Kinabatangan dijangka siap dan boleh digunakan pada 16 Ogos 2012. Kemajuan projek setakat 30 Jun 2012 adalah pada 92.91%. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Kuamut. Tuan Speaker, soalan nomor 12. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker, untuk pengetahuan ahli yang berhormat daripada Kuamut. Tawaran atau tender untuk membina sekolah yang dimaksudkan telah dibuat pada atau dikeluarkan pada 9 Mac tahun ini dan ditutup pada 30 hari bulan Mac. Dan proses penilaian tender bagi pembinaan SMK Intelibon sedang dibuat dan saya andaikan surat perlentikan atau tawaran kepada kontraktor yang berjaya akan dibuat sebaik saja proses ini selesai. Terima kasih. Yang berhormat Sebatik. Terima kasih Dato' Speaker. Soalan nomor 13. Menteri sila jawab. Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat daripada kawasan Sebatik dan ahli yang berhormat dari Dewan Yang Mulia ini, pada masa ini terdapat 94 jawatan persekutuan dan 42 badan berkanun persekutuan di Sabah dengan jumlah pegawai dan kaki tangan seramai 85,498 orang. Daripada jumlah tersebut, 18% adalah pegawai dan kaki tangan awam yang berasal daripada Semenanjung, Malaysia. Manakala 82% adalah pegawai dan kaki tangan yang berasal daripada Sabah. Sejak 5 tahun yang lepas, secara umumnya, prorata kaki tangan awam persekutuan dari Semenanjung, Malaysia yang dihantar bertugas ke Sabah di pelbagai agensi persekutuan ialah antara seramai 7,500 hingga
7.500 hingga 8.500 orang setahun. Jumlah yang paling ramai terlibat ialah mereka yang berkhidmat di Jabatan Pelajaran Sabah, yaitu seramai 6.668 orang pada tahun 2007, 7.159 orang pada tahun 2008, 8.158 orang pada tahun 2009, 8.408 orang pada tahun 2010, dan 8.152 orang pada tahun 2011. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Membakut. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan nomor 14. Menteri sila jawab. Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat daripada N24 Membakut, pihak kerajaan telah menyenaraikan jalan Saga-Saga Mawo Membakut dalam senarai keutamaan pelaksanaan program Jalan Luar Bandar JALB di bawah Government Transformation Program PASA 2 GTP 2 yang dijangka dilaksanakan bermula dari tahun 2013 sehingga tahun 2015. Manakala bagi jalan kampung Pemporingan Seri Gading Membakut dan jalan Tamalang Minupok, pada ketika ini pihak kerajaan belum bercadang untuk menaik taraf jalan tersebut. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan akan mengambil maklum perkara ini dan pembinaan jalan tersebut akan dicadangkan dalam ruling plan yang ketiga rancangan Malaysia ke-10 untuk dipertimbangkan. Sekian, Tuan Speaker. Yang berhormat Ikas. Tuan Speaker, soalan saya nombor 15. Menteri sila jawab. Tuan Speaker dan ahli yang berhormat, sukacita saya memaklumkan Dewan Yang Mulia ini setakat tahun 2011 seluas 1.2 juta hektar daripada sejumlah 1.4 juta hektar yang terdapat di negeri ini adalah merupakan tanaman sawit yang matang. Dianggarkan ianya telah mengeluarkan sejumlah 28.43 juta tan buah tandan fresh fruit bunch yang diproses kepada 8.4 juta pelbagai produk-produk sawit. Daripada jumlah 7.1 juta tan telah diekspor dengan nilai ringgit Malaysia 22.17 bilion. Jumlah hasil yang diterima oleh Kerajaan Negeri Sabah berdasarkan kutipan cukai jualan negeri minyak sawit mentah ataupun CPO ialah sebanyak ringgit Malaysia 1 bilion 362 juta 318,910 dan sen 56 sahaja. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Gum-Gum. Tuan Speaker, soalan nombor 16. Menteri sila jawab. Tuan Speaker, bagi menjawab pertanyaan ahli yang berhormat dari kawasan N41 Gum-Gum. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, rakan pengguna RP yang pada asalnya bergelar sukarelawan pemantau harga ataupun SPH telah dijenamahkan semula pada 22 Mac 2012 dan ditukar kepada skuad pengguna SP. Sasaran skuad pengguna bagi seluruh Sabah adalah seramai 5,000 orang dan setakat ini skuad pengguna telah mempunyai 2.350 orang yang telah dilantik.
Setiap skuad pengguna akan diberikan latihan dalam aspek kesedaran, kepenggunaan, dan memahami 8 hak dan tanggung jawab pengguna. Fungsi skuad pengguna adalah untuk menjadi pemerhati dan melaporkan tren harga semasa kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan. Selain itu, melaporkan kesalahan atau tindakan menyalahi undang-undang atau peraturan di bawah KPDNKK. Skuad pengguna tidak mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan atas apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh peniaga, tetapi mereka akan menjadi mata dan telinga kepada kerajaan melalui KPDNKK. Sekian Tuan Speaker. Yang berhormat Kuala Penyu. Tuan Speaker, soalan saya nombor 17. Menteri sila jawab. Tuan Speaker, untuk menjawab soalan ahli yang berhormat dari Kuala Penyu dan ahli Dewan yang mulia ini, Kerajaan Negeri melalui Kementerian Belia dan Sukan Sabah menggalakkan gaya hidup sehat dan pengisian waktu lapang secara aktif dan berkualiti. Untuk itu, Kementerian Belia dan Sukan Sabah telah mencadangkan kepada Kerajaan Negeri untuk membina arena belia daerah Kuala Penyu dalam Rolling Plan ketiga 2013-2014 Rancangan Malaysia ke-10 RPK 3, RP3, RMK 10 dengan anggaran 1.5 juta ringgit Malaysia. Walau bagaimanapun, pembinaan arena belia ini tertakluk juga kepada kelulusan dan keupayaan kewangan kerajaan negeri. Sejajar dengan matlamat mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selesa, arena belia adalah merupakan pusat pelaksanaan program dan aktiviti-aktiviti belia selaras dengan dasar pembangunan belia, berpaksikan teras sentuhan, gerakan budaya berpersatuan, dan program pembangunan sosial dan perpaduan, kepimpinan, jaringan kerjasama, kemahiran dan keusahawanan ke arah outcome komuniti belia sehat, aktif dan progresif. Keperluan dan keutamaan pembangunan kawasan dan kemudahan rekreasi perlu dikenal pasti, dirancang dan dibangunkan oleh pihak berkuasa tempatan. Walau bagaimanapun, daerah Kuala Penyu mempunyai kawasan dan kemudahan rekreasi merangkumi Taman Sabah Pulau 3 Kuala Penyu, Pulau 3 Resort, Pantai Sawangan, Tempurung Seaside Lodge dan Kira Beach Cabin yang juga menyediakan pelbagai kemudahan, kawasan lapang dan persisiran pantai yang indah bagi aktiviti-aktiviti rekreasi perkemahan dan juga jungle trekking kepada belia-belia yang kreatif. Tuan Speaker, bagi menjawab soalan 16B, pihak kerajaan berhasrat membina sekurang-kurangnya mini kompleks sukan di setiap daerah di Sabah. Bagi daerah Kuala Penyu, Kementerian Belia dan Sukan mencadangkan pembinaan kompleks sukan dalam Rolling Plan ke-4 Rancangan Malaysia ke-10 kepada pihak kerajaan